سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نواصل دروسنا في ثقافة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في مقدمة كتاب الدعوة التامة والتذكرة العامة للإمام كتب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita kembali menyambung tentang pengajian cara-cara untuk berdakwah melalui pengajian membaca daripada kitab Muqaddimah Ad-Da'wah Tamah wa Tadhkiratul 'Ammah yang dikarang oleh Qutbul Da'wah wal Irsyad Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nafa'allahu ta'ala wa iyyakum bi'ulumihi. فذكر الإمام رحمه الله في مقدمة الدعوة التامة أولا ذكر شيئا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فدل في هذه الآية أمر الحق تعالى للحبيب صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى سبيل إلى طريق ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. والأمر الثالث المجادلة بالتي هي أحسن. Imam Haddad rahimahullahu ta'ala pada muqaddimah pemulaan daripada kitab beliau ini, maka beliau telah menyebutkan daripada ayat firman-firman Allah Ta'ala dan hadis-hadis Nabi SAW yang menyatakan perintah untuk berdakwah dan fadilah, keuntungan, keutamaan dalam berdakwah. Di antaranya beliau telah menyebutkan daripada firman Allah Ta'ala yang artinya serulah kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah dan juga pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan debatan yang baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapakah yang telah sesat daripada jalannya, dan Allah Ta'ala mengetahui siapakah yang mereka telah diberikan petunjuk. Maka di sini dalam ayat ini Allah Ta'ala telah memberikan 3 cara, yaitu dalam hikmah dan dengan cara pengajaran yang baik, dan juga mendebat mereka yang tidak suka dengan dakwah ini dengan cara yang baik. الآية الثانية قوله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أي قل يا محمد هذه سبيلي أي طريقي أدعو إلى الله لا إلى الأحزاب ولا إلى الذوات ولا إلى المصالح إلى الله تعالى. Pada ayat yang kedua Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, inilah adalah jalanku, yaitu mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengajak kepada hizib, bukan juga mengajak kepada zat-zat ataupun individu, dan juga bukan mengajak kepada masalih, keselesaan ataupun keuntungan. على بصيرة الشرط الثاني. الشرط الأول إلى الله. الشرط الثاني على بصيرة أي بينة تامة من الله تبارك وتعالى، أي ليس في ذلك من غموض وليس في ذلك من إهانات، بل بصيرة نافذة كاملة ذو تبعية من لدن قدرة إلهية بواسطة صاحب الحضرة والنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تلقاها عنه من العلماء الوارثين، العلماء ورثة الأنبياء، وأخذت بالتلقي والسند إلى يومنا هذا بحمد الله تعالى. Kemudian syarat yang kedua adalah ala basirah. Syarat yang pertama tadi adalah mengajak kepada Allah Ta'ala, dan syarat yang kedua adalah ala basirah. Mana basirah adalah dengan bayinah, dengan sesuatu yang terang, yang telah diambil langsung oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dakwah ini langsung telah datang perintahnya dari Allah Ta'ala, dari kudrah, dari kekuatan dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui wasitah, ini perantara Nabi SAW, yang kemudian dilanjutkan oleh ahli waris, para alim ulama dan ahli bait Nabi SAW, kemudian dibawa oleh siapa yang setelah mereka ini, yang terus sanadnya ini sambung sampai pada hari kita ini, pada zaman sekarang ini. فنحن عندما نقوم بواجب الدعوة إلى الله وبواجب التعليم والتدريس من أمثال هذه الدروس وهذه الحلقات التعليمية على بصيرة وسند كامل متصل شيخ عن شيخ عن شيخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka tak kala kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita menghadiri atau membuat pengajian-pengajian dan halaqah-halaqah ilmu, maka sesungguhnya perkara ini telah bersambung sanadnya kepada Nabi SAW melalui daripada syekh, kemudian daripada syekh, kemudian daripada syekh, sampai terus kepada baginda yang mulia SAW. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
وذلك يلينا البعد عن الاستقلالية والانفرادية. الاستقلالية أن يستقل الإنسان بطلب العلم أحباب، والانفرادية يكون وحده مفرده ونحن جماعة، وإذا كانوا معه على أمر الجامعي لم يذهبوا حتى يستأذنوه صلى الله عليه وسلم. Dan yang kedua, bahwasanya tidaklah jauhlah daripada pengajian kita ini daripada istiqlaliyah, maknanya mengasingkan diri, dan juga jauh daripada yang namanya adalah infiradiyah, individu saja. Tetapi pengajian-pengajian yang kita ambil sanadnya langsung sampai Nabi SAW adalah sistem yang secara berjamaah, dan Allah Taala menyukai mengizinkan hidayah yang tak kala dibuat dengan secara berjamaah. Ana wa man ittaba'ani fala tatahaddad kamal at-tabi'iyya li Rasulullah SAW illa bil qiyam wajib ad-da'wati ila Allah Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, aku, ini Rasulullah mengatakan, aku dan siapa yang mengikutiku, maka tidak akanlah sempurna cara untuk mengikut kepada Nabi SAW kecuali harus membuat daripada dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. ونماذج كثيرة من الصحابة الكرام وأهل البيت النبوي والسلف الصالح ومن تبعهم بإحسان في كيفية دعوتهم وصبرهم في القيام بواجب الدعوة إلى الله تعالى. Dan telah banyak contoh-contoh yang diberikan oleh para sahabat, para ahli bait, kemudian orang-orang soleh dalam cara-cara untuk mendakwahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan cara-cara bersabar dalam dakwah. وفي الآية الثالثة قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أي أن أحسن القول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. Pada ayat yang ketiga Allah berfirman, dan siapakah yang ucapannya lebih baik melebihi daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah seafdal ucapan adalah ucapan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. وذلك يدل دلالة قوية على أن القول يبين مفهوم الرسالة المحمدية والآداب النبوية. Daripada ini pun juga kita mengetahui bahwasanya ucapan adalah memiliki suatu hal yang penting dalam membawa daripada risalah ini kenabian alaihi salatu wasalam. والأمر الثاني وعمل صالحا أهمية العمل الصالح وارتباطه بالقرب من الله تعالى. Dan yang kedua adalah beramal saleh, menunjukkan bahwa pentingnya untuk beramal saleh yang mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. وهي نتيجة ثانية للمقدمة الأولى وهي الدعوة بالقول. Dia adalah natijah daripada benda yang kedua. Yang pertama tadi adalah berdakwah dengan ucapan. وقال إنني من المسلمين إظهار الولاء للمسلمين أي نحن معاشر المسلمين أمة واحدة. وقال إنني من المسلمين أي إظهار الولاء والمحبة لإخوانه المسلمين. Dan perkara yang terakhir adalah berkata, sesungguhnya aku termasuk daripada orang-orang muslimin. Ini orang yang menyerahkan diri. Izharul wala, menunjukkan daripada wala. Maknanya wala di sini adalah kesatuan bersama kaum muslimin, menyatakan daripada mahabbah, kecintaan terhadap kaum muslimin. وهذا ينفي عننا التشبه بغير المسلمين، التشبه بالكفار، التشبه بالتجار، التشبه بمن لا خلاق فيهم، وإظهار عزة وولاء إنني من المسلمين. Ini juga menunjukkan bahwa kita ini tidak patut untuk mencontoh daripada orang kafir selain daripada muslimin. Karena apa? Dan juga kita tidak perlu mencontoh daripada orang yang fajir, orang yang bermaksiat, dan juga orang yang tidak memiliki akhlak. Dan ini menunjukkanlah suatu izzah, kemuliaan yang kita ini termasuk daripada orang-orang muslimin. هذه العزة موجودة منذ عصر النبوة إلى قيام الساعة. حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من نواهم حتى يأتي أمر الله. Dan kemuliaan dengan perkara ini telah nampak telah diceritakan, telah dibagi tahu oleh Nabi SAW dari zaman beliau sampai akhir kiamat nanti, sebagaimana beliau telah bersabda dalam hadis yang sahih, sesungguhnya senantiasa akan ada satu kelompok yang akan muncul, yang akan nampak pada kalangan umatku, membawa daripada kebenaran, sehingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan daripada hari kiamat. وحتى في ظهور علامات الساعة الكبرى
خروج سيدنا الإمام المهدي المنتظر وخروج سيدنا عيسى المسيح وينادي الشجر والحجر كما في الصحيحين، ينادي الشجر والحجر يا مسلم تعال هذا يهودي اختبأ وراي فاقتله، فينادي بلفظ يا مسلم. Bahkan sampai di antara tanda-tanda akan bangkit hari kiamat nanti, sesungguhnya akan muncul daripada Sayyidina Mahdi yang ditunggu-tunggu, dan juga daripada Sayyidina Isa alaihissalatu wassalam, dan juga sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari bahwasanya semua pokok dia akan memberitahu kepada seseorang muslim, wahai seorang muslim, ini di belakangku ada seorang Yahudi yang bersembunyi, maka bunuhlah dia. Maka pokok tadi mengatakan wahai orang muslim. وفي الآية الرابعة قال الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير فقال منكم أمة وحددها وعدتها. Dalam ayat yang ketiga, yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, hendaklah sekelompok di antara kalian, satu kelompok yang mengajak kepada kebaikan. Maka di sini disebutkan adalah ummah. Ini jumlah ummah dan juga jumlah umat ini dan juga apa yang dimiliki oleh umat. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر. يدعون إلى الخير جميع أنواع الخير من الطاعات من القربات والطاعات لله تبارك وتعالى. Dan juga di sini mengajak kepada kebaikan dengan segala macam kebaikan, segala ketaatan dan hal-hal yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. يأمرون بالمعروف كل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. Dan juga mengajak kepada kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah taala. ينهون عن المنكر الذي فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. Dan juga mencegah daripada kemungkaran segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak berkesesuaian dengan petunjuk yang telah dibawa oleh baginda yang mulia alaihi salatu wassalam. فمن يعمل هذا يكتب له الفلاح. قال الله تعالى واولئك هم المفلحون. ومعنى الفلاح الفوز بسعادة الدارين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. Dan barang siapa yang membuat daripada perkara tersebut, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keuntungan. Allah Taala berfirman, dan itulah mereka orang-orang yang beruntung. Beruntung pada dua kehidupan. Sa'adatul darain, kehidupan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. هذه الأربع الآيات هي الصريحة والواضحة في فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. Maka 4 ayat tersebut adalah menunjukkan tentang perintah dan juga keutamaan dalam mendakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. وتوجد آيات قرآنية أخرى ولكن الإمام الحجاج اقتصر على هذه لأهميتها ووضوحها وبروزها في فضل الدعوة إلى الله. Masih banyak lagi daripada ayat-ayat yang menunjukkan tentang dakwah ilallah, tetapi Imam Haddad meringkaskan dalam 4 ayat tersebut karena 4 ayat tersebut nampak dan jelas membawa tentang perintah dan keutamaan dalam berdakwah kepada Allah taala. طيب فما هي الدعوة إلى الله إذن؟ Kalau demikian, تعريفها. apakah makna daripada dakwah ilallah? الإمام الحجاج في هذا الكتاب ذكر مصطلح الدعوة إلى الله بمعنى الدعاء إلى الله. Imam Haddad menyebutkan dalam kitab ini, beliau menyebutkan dalam satu mustalah dalam kitab beliau ini menyebutkan dakwah ilallah adalah berdoa atau mengajak kepada Allah taala. الدعوة في اللغة النداء. Dakwah dalam bahasa adalah seruan. والصيحة للاجتماع على الشيء. Marhaba. والصيحة للاجتماع على الشيء. Dan juga membetulkan daripada lingkungan suatu masyarakat untuk menyeru kepada sesuatu. واصطلاحا تعددت تعاريف العلماء في معنى الدعوة إلى الله إلى تعاريف كثيرة. Dalam makna istilah maka banyaklah perbezaan dan pendapat alim ulama kepada pengertian-pengertian yang banyak. فبعضهم قالوا الدعوة إلى الله هي نقل الأمة من محيط إلى محيط. Sebagian mereka mengatakan makna dakwah ilallah adalah memindahkan umat dari suatu tempat kepada tempat yang lain. بعضهم قالوا الدعوة إلى الله الدعوة إلى الإسلام اعتقادا وقولا وعملا وسلوكا. Yang lain mengatakan dakwah ilallah adalah dakwahnya Islam dengan cara i'tiqad dan juga amal dan juga kepercayaan. وذكرت عليه الشيخ الحبيب حفظه الله في كتاب مقاصد حلقات التعليم تعريف الدعوة إلى الله وهي إعمال الفكر في إنقاذ الناس من البعد والغفلة إلى القرب والذكر بمختلف الوسائل وأنواع الأساليب مع الإخلاص والصدق وجه الله. Dan Habib Umar telah menyebutkan dalam kitab beliau Maqasid al-Halaqat
tentang makna daripada dakwah ilallah, yaitu adalah i'malul fikir, ini menggunakan daripada fikir dalam fi inqadhil basyariyah, dalam menyelamatkan manusia dengan segala kemampuan yang ada, dan menyelamatkan manusia daripada kelalaian untuk menuju kepada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan manusia daripada kelalaian dan jauh dari Allah taala kepada mengingat Allah dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam cara, dengan uslub-uslub yang berbeza, dengan amal dan ikhlas karena Allah taala, dan untuk menuju memaksudkan hanya Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. ويوجد تعريف آخر للشيخ ابن حمار حفظه الله ذكره في بعض جلساته، ممكن أن تكتبوه عندكم، وهو مختصر أيضا، قوله الدعوة إلى الله هي بذل الوسع. Kemudian sebagian dalam jelasah-jelasah Habib Umar, beliau telah menyebutkan makna daripada dakwah tersebut. Lebih ringkas lagi, boleh ditulis dengan bahasa Arab, badlul wus'i. Maknanya badlul wus'i ini adalah mengorbankan segala kemampuan, fi waslil mukallafin, untuk menyambungkan orang-orang yang mukallaf, bi khaliqihim dengan Tuhan mereka, pencipta mereka, bimanhajin nabawi, dengan cara Nabi alaihi salatu wasalam. Maka beliau telah menyebutkan 3 hal dalam pengertian ini. الأمر الأول بذل الوسع، أي يبذل كل واحد مننا ومنكم وسعه وطاقته وقدرته لقيام بدعوة الله. Yang pertama adalah badlul wus'i. Maknanya adalah hendaklah setiap di antara kita ini mengorbankan segala apa yang dimilikinya, kekuatan, keselesaan, keleluasannya dalam dakwah ilallah. في وصل المكلفين بخالقهم، كيف نوصل المكلفين؟ تعلمون أن المكلف عندنا البالغ العاقل والإنس والجن، الوصل المكلفين بخالقهم وهو الله تبارك وتعالى. Yang kedua adalah fi wasil mukallafin bi khaliqihim. Ini menyambungkan ataupun mengenalkan orang-orang yang mukallaf. Yang mukallaf ini siapa? Orang yang berakal dan juga orang yang sudah baligh, baik itu dari kalangan manusia ataupun jin, dengan Tuhan mereka yang menciptakannya. الأمر الثالث من منهج النبوي، أي طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف تلقاها وكيف قام بها صلى الله عليه وسلم. Dan hal yang ketiga adalah bimanhajin nabi, bimanhajin nabawi, dengan cara yang telah dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana cara mendakwah dan lain sebagainya. هذا خلاصة هذا التعريف شيخنا الحمار حفظه الله، نرجو أن تقيدونه عندكم وتكتبوه وتحفظوه بحيث يرسخ معنا فهمه ولفظه والعمل به. Dan juga inilah daripada ta'rif pengertian dakwah yang telah disampaikan oleh Sayyidil Habib Umar. Maka kami sangat menginginkan kepada yang hadir ini untuk menulis daripada ta'rif ini dan menghafalkannya dan menghayati makna-maknanya supaya kita mudah untuk mengamalkannya. ثم بعد ذلك ذكر لنا الحداد شيء من فضائل الدعوة إلى الله نقف عليها بعد الاستراحة 5 دقائق. Kemudian selepas ini Habib Abdullah Al-Hawi Haddad akan menyebutkan daripada fadilah-fadilah keutamaan daripada dakwah. وذكر الإمام الحداد الآيات الأربع في فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. Kita melanjutkan pelajaran kita, dan sebagaimana telah kita mendengar yang telah disebutkan Imam Haddad 4 ayat tentang perintah dan keutamaan berdakwah kepada Allah Taala. وأخذ الإمام الحداد وذكرنا معكم تعريف الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بعدة تعاريف، أهمها تعريفين الحبيب عمر. التعريف الأول إعمال الفكر بإنقاذ الناس من البعد والغفلة إلى القرب والذكر بمختلف الوسائل وأنواع الأساليب مع الإخلاص والعمل لوجه الله الكريم. Dan kita pun telah mendengar daripada berbagai macam ta'rif pengertian daripada dakwah ilallah, dan yang penting sekali adalah 2 ta'rif pengertian yang telah disebutkan ini daripada Habib Umar. Yang pertama adalah menggunakan fikir dalam menyelamatkan manusia dengan
daripada kelalaian dan jauh daripada Allah Ta'ala kepada mengingat Allah dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berbagai macam cara dan juga dengan didasari oleh keikhlasan dan mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. التعريف الثاني المختصر أيضا والجامع بذل الوسع في وصل المكلفين وخالقهم بالمنهج النبوي. Dan ta'rif yang kedua yang ringkas sekali adalah mengorbankan segala apa yang dimiliki dalam menyampaikan atau mengenalkan semua orang yang mukallaf dengan pencipta mereka dengan cara yang telah dituntun oleh baginda yang mulia alaihi salatu wassalam. أرجو أن تكونوا قد قيدتوا وكتبتوا هذا التعريف. Kami sangat mengharap kalian semua telah menulis apa yang kami telah sebutkan. لأنه قل أن تجدوا في كتاب. Karena benda tersebut sangat jarang sekali kita temukan di dalam kitab. Karena kami pun langsung mendapatkan daripada Habib Umar langsung. وفائدة هذا التجديد للطالب العلم والدعوة إلى الله والطالب العلم فائدة عظيمة. Sesungguhnya menulis daripada segala yang kita dengar ini adalah faedah yang besar khususnya bagi para penuntut ilmu. وأذكر لكم قصة حصلت لنا مع الشيخ رحيم حسن بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى ونفعنا به. Dan kami akan menyebutkan kepada kalian satu kisah yang berkait dengan menulis segala pelajaran ini yang telah kami alami bersama Syekh kami Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat beliau kepada kita sekalian. Saudara kepada Habib Salim Asy-Syatiri. Dulu kami duduk bersama beliau dalam suatu kelas. Maka telahlah datang daripada orang-orang tetamu daripada luar Tarim. Maka pada selesai kelas tersebut, para tetamu tadi minta ijazah dan sanad kepada beliau. Kemudian beliau pun telah mengijazahkan kepada kami dan tetamu tadi adalah suatu zikir untuk menguatkan daripada ingatan dan supaya tak lupa. Ya mubdi'ul bada'i'. Maka ucapan tersebut adalah ya mubdi'ul bada'i' lam yabghi fihi sya'iha aunan min khalqih. Diulang sebanyak 100 kali. Faedahnya dan menguatkan ingatan dan otak dan ilmu akan senantiasa bersamamu. Maka Habib Hasan Syatiri pun telah mengangkat membawa satu kitab di dalamnya banyak-banyak faedah. Kemudian beliau menoleh kepada kami dan sambil berucap, wahai anak-anakku sekalian, tulislah dari faedah-faedah. Sungguhnya kami, tak kala kami sudah besar dan kami telah menjadi orang tua, maka lemahlah daripada penglihatan. Kami pun sudah tak mampu lagi untuk membaca kitab-kitab yang besar ataupun murajaah pada kitab tersebut. Tetapi kami telah memiliki daripada ringkasan-ringkasan yang telah kami kumpulkan tak kala kami menuntut ilmu. Maka inilah salah satu faedah yang kami telah tulis. Apakah kalian mengetahui apa yang telah aku dapat faedah daripada benda ini? Yang pertama, aku memberikan kepada kalian faedah dan suatu maklumat. Yang kedua, aku mengingat syekh yang aku telah belajar faedah tersebut daripadanya. Dan aku memintakan rahmat Allah terhadapnya. Yang ketiga, dan aku pun mengingat daripada tarikh aku menulis daripada faedah tersebut.
فهذا أجمل ما أستمتع به الآن في هذا العمر في حياتي. Maka inilah sesuatu yang aku sangat nikmati sekali tak kala aku sudah berusia lanjut sekarang ini. فالله الله احرصوا على تجديد المسائل. Maka hendaklah kalian jagalah daripada senantiasalah untuk menulis daripada masalah-masalah. مع كتابة التاريخ والشيخ المتلقى عنه. Dan menulis juga daripada tarikh dan syekh yang kalian bertalaki dengannya. علينا أن نحرص على ذلك. Hendaklah kita ini betul-betul menjaga hal tersebut. فذلك نحن في كل درس نكرر ماذا استفدتم وماذا كتبتم للرجال والنساء. Sehingganya kami senantiasa menanyakan apa yang telah kalian tuliskan, baik itu yang lelaki ataupun yang muslimat. وجاء في بعض الأحاديث الضعيفة قوله صلى الله عليه وسلم. Telah disebutkan dalam hadis yang dhaif sabda Nabi alaihi salatu wasalam, قيدوا العلم بالكتابة. Tulislah ilmu ini tulislah ilmu dengan penulisan. وكان يقول لنا شيخنا الحبيب سالم الشاطري حفظه الله. Maka telah dituliskan oleh disebutkan oleh Habib Salim Syatiri hafizahullah, طالب العلم الذي يأتي إلى الدرس بدون كتاب seorang penuntut ilmu yang datang suatu kelas tanpa membawa satu kitab, كالفارس الشجاع seperti penunggang kuda yang pemberani الذي يدخل إلى المعركة بدون سلاح. yang masuk dalam suatu pertempuran tanpa membawa senjata. طالب العلم الذي يأتي إلى حلقة بدون كتاب بدون قلم بدون دفتر مثل الفارس الشجاع يدخل المعركة لكن بدون سلاح فما أسهل أن يقتل. Maka seorang pelajar yang masuk dalam suatu kelas tanpa kitab, tanpa daftar, tanpa juga pen untuk menulis, maka dah seperti seorang pemberani penunggang kuda yang masuk dalam suatu pertempuran, maka cepatlah dia ini menuju kepada kematian. قال الشاعر Telah dikatakan oleh seorang syair, العلم صيد. ilmu itu adalah hewan buruan. شبه العلم بالصيد الذي يصطاد. Maka dia telah menyerupakan ilmu ini macam hewan yang diburu. والكتابة قيده. Sedangkan kitab itu adalah perangkapnya. قيد صيودك بالحبال الواثقة. Maka tangkaplah perangkap kalian kuatkanlah dengan dengan tali yang kuat. فمن الحماقة أن تصيد غزالة. Maka di antara suatu kebodohan tak kala engkau ini memburu seekor rusa, فتفكها بين الخلائق طالبا. kemudian engkau melepaskannya di kalangan manusia terlepas dari ikatan tersebut. فاحرصوا على الكتابة وتجديد المسائل. Maka senantiasalah menjaga menulis setiap masail. وكان كثير من السلف الصالح لهم سفينة. Maka para salafus saleh dulu mereka memiliki safinah. معنى السفينة فوائد جمعها أيام طلبهم العلم. Mana safinah tersebut adalah segala faedah-faedah yang telah mereka kumpulkan tak kala mereka belajar. تسمى سفينة حبيب علي بن حسن العطاف صاحب المشهد. Maka telah dinamakan juga safinah Habib Hasan Attas yang di Huraidah di Mashhad. وآخرهم شيخنا الحبيب سالم حفظه الله له سفينة الآن تحت الطباعة على كل يستفيد منها إن شاء الله تعالى. Dan juga yang terakhir ini yang akan dicetak adalah namanya safinah yang telah ditulis oleh Habib Salim Syatiri. فذكر الإمام الحداد رحمه الله تعالى أن الدعوة إلى الله هذه من فضلها أنها مهمة الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله عليهم أجمعين. Disebutkan oleh Imam Haddad di antara fadilah keutamaan dakwah ila Allah ini adalah bahwasanya dakwah ila Allah tersebut adalah suatu tugas dan tanggung jawab para nabi dan para rasul. وبها بعثهم الله وأوصاهم وحثهم وحرضهم عليها. Dan dengan dakwah ila Allah tersebut Allah telah mengutus para nabi dan rasul dan memerintahkan mereka dan mewasiatkan kepada mereka, bahkan Allah Taala menganjurkan mereka untuk membuat dakwah. وبها اتبعهم واقتدى بهم من ورثتهم من العلماء العاملين والأولياء والصالحين. Kemudian setelah mereka pun telah mengikut kepada mereka ahli waris para nabi, yaitu para alim ulama yang beramal dengan ilmunya, para aulia dan juga para salihin. بكل زمان ومكان. Maka di setiap zaman dan di setiap tempat يدعون الناس إلى سبيل الله وطاعته. mereka mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah بالأقوال والأفعال. dengan ucapan dan juga dengan amal, على الغاية من الجد والتشمير في ذلك. dengan segala kesungguhan dan segala pengorbanan.
ابتغاء لمرضات الله تعالى. semata-mata mengharap ridha Allah Ta'ala, ما يريد مال ولا جاه. tidak mengharapkan harta dan juga kedudukan. رضوان الله تعالى كما قال ورضوان من الله أكبر. Adalah semata-mata ridhanya Allah Ta'ala sebagaimana diucapkan oleh Allah Ta'ala, ridhanya Allah itulah yang paling besar. وشفقة على عباد الله. Dan juga merasa sayang dan kasihan terhadap hamba-hamba Allah Ta'ala. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا الرحمة المهداة والنعمة المسداة. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, aku adalah rahmah yang dihadiahkan oleh Allah Ta'ala, dan juga aku adalah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. كما قال في حجه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sebagaimana Allah telah berfirman terhadap Nabi SAW, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk alam semesta. ورغبة في ثواب الله تعالى، في ثواب طلب ثواب الله تعالى. Dan juga dengan dakwah tersebut adalah menginginkan pahala-pahala dari Allah Ta'ala. واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Dan juga mencontoh daripada Nabi SAW. Allah berfirman, sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW adalah suri teladan contoh yang baik bagi orang yang menginginkan Allah Ta'ala dan hari akhir dan memperbanyak berzikir kepadanya. هذه الأربعة الأشياء هي الهدف من القيام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي ابتغاء مرضات الله، شفقة على عباد الله، رغبة في ثواب الله، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini adalah daripada tujuan untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala, yaitu mengharap ridha Allah Ta'ala dan merasa kasih sayang kepada hamba-hambanya Allah dan menginginkan pahala-pahala dari Allah Ta'ala, dan juga mengikut jejak langkah Nabi alaihi salatu wassalam. ثم ذكر الإمام الحجاج أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، والمعنى أن الشخص يدعو إلى هدى وخير له أجر مثل أجر من يدعو من غير أن ينقص من أجر ذلك المدعو شيئا. Sebelumnya beliau menyebutkan daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang maknanya barang siapa mengajak kepada suatu kebaikan maka dia akan mendapatkan daripada pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya. Maknanya tersebut, setiap dia mengajak seseorang suatu kebaikan, maka tatkala orang tersebut membuat suatu kebaikan tersebut, maka sampailah pahalanya kepadanya tanpa mengurangi pahala yang telah dibuat oleh orang tersebut. والعكس صحيح، من دعا إلى ضلالة كان عليه إثم مثل آثام من اتبعه من غير ينقص من آثامهم شيئا. Dan kebalikannya juga, barang siapa yang mengajak kepada suatu kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa bagi orang yang mengikuti kesesatan tersebut, tidak mengurangi sedikit pun kesesatan orang yang telah membuat suatu kesesatan tersebut. Dan Rasulullah pun telah bersabda, orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan itu. والآثار والآيات والأخبار في الأمر بالدعوة إلى الله كثيرة وشهيرة، ثم ذكر هذه القاعدة. Kemudian ayat dan kabar-kabar ataupun athar-athar yang menceritakan tentang perintah untuk berdakwah adalah sesuatu yang banyak dan masyhur sekali. Kemudian beliau sini menyebutkan kaidah. Dan dengan kaidah tersebut kita akan mengakhiri daras kita malam ini. Maka fokuskan kepada makna kaidah ini. Imam Haddad telah berkata, kullu ma warada fi fadl al-ilmi wa ta'allumu. Semua yang disebutkan dalam ayat ataupun hadis tentang keutamaan dalam menyebarkan ilmu dan belajar ilmu. Al-ayat Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah al-warida fi fadl nashr al-ilm wa fi fadl nashr ta'allum al-ilm wa fi fadl nashr bain an-nas. Ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang menceritakan tentang keutamaan orang yang belajar ilmu dan juga menyebarkan daripada ilmu. Wal-ayat al-Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah wa kalam as-salaf as-salih al-warid fi fadl al-wa'd wa at-tadhkir. Dan juga ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam dan ucapan para orang-orang saleh tentang keutamaan dalam tausiah dan mengingatkan. Wal-ayat al-Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah wa kalam as-salaf as-salih al-warid fi fadl al-jihad fi sabilillah tabaraka wa ta'ala. Dan juga ayat Quran dan hadis-hadis Nabi dan ucapan orang-orang saleh yang menyebutkan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
والآيات القرآنية والحديث النبوية وكلام السلف الصالح الوارد في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Dan juga ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah, ucapan para salafus saleh dalam keutamaan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. كل هذه الأربع الأشياء Semua 4 benda ini داخلة ومندرجة في فضل الدعوة إلى الله تعالى وإلى سبيله. semuanya masuk dan berada di bawah keutamaan orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada jalannya. لأن جميع ذلك من أنواعه وأجسامه. Maka sesungguhnya hal-hal tersebut adalah dari macam-macam dan bahagian-bahagian dakwah ila Allah. فأنت عندما تتعلم العلم وتنشره Maka tak kala engkau ini belajar ilmu dan menyebarkannya, وتوعظ الناس وتذكرهم بالله تعالى. dan kalian berceramah di depan orang ataupun mengingatkan orang lain di depan mereka, وتجاهد في سبيل الله تعالى والجهاد طلبكم العلم جهاد. dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kalian menuntut ilmu ini suatu jihad. وتقوم بالأمر بالمعروف توجه وتنصح وترشد أصحابك وأهل بيئتك وأهل جيرانك تدخل في فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى سبيله. Dan juga tak kala engkau mengajak kepada kebaikan, memberikan nasihat, memberikan petunjuk kepada sahabat-sahabatmu, kepada orang yang di lingkunganmu, para jiran-jiranmu, maka hal tersebut adalah masuk dalam keutamaan berdakwah kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Maka alhamdulillah atas segala nikmat ini. Alhamdulillah ala hadzal 'ata. Segala puji bagi Allah atas pemberian ini. Karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatul marhumah. Karena umat Nabi alaihi salatu wasallam adalah umat yang disayang. A'marha qasirah. Umur mereka pendek, walakin thawab Allah Ta'ala laha kabir. Tetapi pahala-pahala yang dijanjikan Allah terhadap mereka adalah besar. فعلينا أن نغرس في قلوبنا من هذه الليلة هم بأن نقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. Maka hendaklah dari malam ini tertanam pada hati kita, setiap hati yang pada diri kita ini adalah keinginan untuk apa? Mendakwahkan kepada Allah Ta'ala. وعندما نأتي إلى أمثال هذه الدروس أن نأتي نطلب العلم من أجل نحوز الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. Dan juga kala kita datang ke pengajian ini, ke majelis ini, maka pada hakikatnya kita telah mendapatkan daripada fadilah-fadilah yang telah dibawa oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dalam keutamaan berdakwah kepada Allah Ta'ala. Sehingganya Syekh kita Habib Umar Hafizahullah telah mencampurkan di antara 3 maksud: ilmu yang bermanfaat, dan juga tazkiyah dan membuat keihsanan, yang dinamakan dengan apa? Membersihkan jiwa dan berdakwah kepada Allah Ta'ala. Tak kala kita menuntut ilmu, maka kita membersihkan diri. Tak kala kita membersihkan diri, kita akan mengajak kepada Allah Ta'ala. Dan yang paling penting yang memerlukan pengatur tersebut adalah keluarga kita yang ada di rumah. Maka dari malam ini juga untuk yang hadir di majelis ini, yang lelaki dan yang wanita, hendaklah kita ini saling menasihatkan di antara satu dengan yang lain. Dalam perkara apa? Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. إذا ظهر تكاسل أحد مننا ومن زوجاتنا وأولادنا في حضور الدروس المرتبة له ننصحه ونقوم بواجب النصيحة له. Maka tak kala muncul suatu kemalasan dari diri kita, dari istri-istri kita, dari anak-anak kita dalam hadir ke majelis ilmu, maka hendaklah kita ini bangun untuk saling menasihati mereka. Yang ketiga, hendaklah kita ini saling cek ataupun tinjau kepada satu yang lain. Apakah dia memerlukan suatu keperluan? Apakah dia memerlukan makanan? Apakah dia memerlukan susu untuk anak-anak? Mereka memerlukan pakaian dan lain sebagainya yang kita senantiasa memerlukannya pada setiap hari dan pada setiap malamnya. Nabi SAW telah bersabda,
من معه فضل زاد Barang siapa yang memiliki daripada kelebihan, فليجد به على من لا زاد له. hendaklah dia memberi kepada orang yang tidak memerlukan. والمعنى Makna daripada itu, عندك شيء زايد تصدق به على اخوانك ومن جيرانك ومن حواليك. apabila engkau memiliki daripada sesuatu yang lebih, maka sedekahkanlah kepada jiran engkau ataupun orang yang ada hidup di sekelilinganmu. يقول النبي صلى الله عليه وسلم Dan beliau pun telah bersabda, والله لا يؤمن demi Allah tidaklah beriman من لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعانا وجاره الى جنبه جائعا. dan demi Allah tidaklah beriman barang siapa yang dia telah melalui malamnya dengan penuh kekenyangan sedangkan jiran dia dalam keadaan kelaparan. اول مقصد من مقاصد الدعوه الى الله تبارك وتعالى Awal maksud daripada maksud dakwah ilallah, ان يكون عندنا التفات الى ان نهتم بغيرنا مع انفسنا. hendaklah kita ada menoleh ataupun menilik untuk apa, dan senantiasa tengok daripada keperluan orang lain. وان نبعد من انفسنا انا الانانيه انا من دون النظر الى احتياجات ومتطلبات الاخرين دنيا ودين. Dan hendaklah kita menjauhkan daripada diri kita sifat anak saya. Kita menjauhkan daripada ini dan kita senantiasa tengok daripada keperluan orang lain, baik itu yang berhubungan dengan keduniaan ataupun keagamaan. هذا الذي نريد ان نخرج به هذه الليله. Inilah benda yang kita hendakkan kita keluar dari majelis ini malam ini, والواجب المنزلي الذي نريد ان نعطيكم اياه dan wajib manzili yang kami hendak memberikan kepada kalian semua, ان يتحسس كل واحد منكم من جاره في ما اذا احتاج شيء من امور الدنيا او التعاون احياكم على حضور الدروس والجلسات والتذاكر فيها. dan juga hendaklah kalian semua ini saling cek dan melihat keadaan daripada jiran-jiran sekalian, baik itu dalam keduniaannya, keperluannya ataupun tentang keagamaannya dalam menghadiri daripada majelis-majelis ta'lim dan juga macam kelas seperti ini. واذا صادفت احدا من اخوانك يحتاج وانت ليس معك له شيء. Kalaulah tiba-tiba kalian menemukan salah seorang di antara sahabat kalian dia tidak memiliki sesuatu, memerlukan sesuatu dan engkau tidak memiliki sesuatu tersebut, فعليك ان تعمل له امران. hendaklah kalian membuat pada dirinya nih dua perkara. الامر الاول Yang pertama, الدعاء له. engkau mendoakan untuknya. تسال الله ان يرزقه ان يغنيه ان يوفقه ان ييسر له وما شابه ذلك. Doakanlah dia supaya Allah memberikan jalan, diberikan petunjuk, diberikan taufik, Allah mencukupinya, dan doa-doa yang seperti ini. الامر الثاني Hal yang kedua, ان تبلغ القائمين عليه من اخوانكم في مكتب البيئه المصطفويه. sampaikanlah kepada kawan-kawan yang bertanggung jawab di maktab, di office Bi'ah Mustafawiyah, او تتشاور انت واحد من اخوانكم المدرسين حول احتياجاتهم. ataupun kalian sampaikan bermusyawarat dengan para ini tenaga pengajar dalam menutupi keperluan si fulan tersebut. فبهذا يكون التكافل الاجتماعي في البيئه المصطفويه فيما بين البين. Maka dengan hal demikianlah akan wujud daripada takaful, ini saling memerhatikan satu dengan yang lain dalam bi'ah mustafawiyah antara satu dengan yang lainnya. نسال الله ان يوفقنا واياكم للتحدث به. امين. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hakikat terhadap apa yang kita dengarkan ini dan diberikan taufik untuknya. Amin ya rabbal alamin. هذا الواجب المنزلي عساكم فهمتموه. Ini adalah wajib manzili, semoga kalian ini boleh memahaminya. الله أعلم. Wallahu a'lam.